Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan paling besar sekali daripada mahkamah. Kita digemparkan dengan satu lagi pendedahan dalam siasatan berkaitan dengan 1MDB dan juga Najib Tun Razak. Mahkamah hari ini digemparkan diberitahu bahwa US dollar 681 juta. 681 juta US dollar dalam akaun Najib adalah hasil aktiviti haram. Wah, ini betul-betul menggemparkan seluruh mahkamah. Pegawai penyiasat Fu Weimin berkata, dana itu berasal daripada bond 3 bilion US dollar 1MDB. Ini memang betul-betul mengejutkan saya dan pastinya anda. Seorang pegawai penyiasat polis memberitahu Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan 1MDB Najib Razak bahawa dia mengklasifikasikan sejumlah 681 juta US dollar yang dimasukkan ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu pada tahun 2013 sebagai hasil daripada aktiviti haram. Fu Weimin daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil berkata, Bukit Aman berkata, berdasarkan siasatan, wang berasal daripada bond 3 bilion US dollar yang diperoleh daripada 1MDB masuk ke akaun Mbank Najib antara 22 Mac dan 10 April 2013. Fu berkata, sebelum kiriman wang, akaun Najib mempunyai baki tertunggak sebanyak 879.8 juta ringgit Malaysia yang menurut saksi itu daripada sumber yang sah. Punya banyak duit. Hayo. Dalam akaun Najib baki tertunggak sebanyak 879.8 juta yang menurut saksi itu daripada sumber yang sah. Kalau yang berita kemarin kita baca, Najib dan anaknya gagal mengenepikan penghakiman terus berkaitan dengan tunggakan cukai lebih daripada 1 bilion. Ini pula kita dikejutkan pula dengan akaun Najib yang mempunyai baki tertunggak pada waktu itu 879.8 juta ringgit Malaysia. Saksi memberitahu mahkamah bahawa dia menggunakan kaedah masuk dahulu, keluar dahulu untuk membezakan dana daripada aktiviti haram daripada yang diperoleh menerusi sumber yang sah. Najib sedang dibicarakan atas 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion yang didepositkan dalam akaun Mbank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Awal hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garibi membayangkan bahawa pihak pendakwaan juga berhasrat memanggil seorang lagi pegawai penyiasat, Nur Aida Arifin, untuk memberi keterangan dalam perbicaraan. Bagaimanapun, beliau berkata pasukan pembelaan belum melengkapkan pemeriksaan balas terhadap bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Zeti Akhtar Aziz dan penganalisisnya Adam Arif Roslan. Katanya Aida hanya akan memberi keterangan selepas Adam dan Zeti selesai memberi keterangan. Perbicaraan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sekura akan bersambung pada 24 Oktober. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda untuk isu dan pendedahan di mahkamah hari ini? Kita memang semua terkejut apabila US dollar 681 juta dalam akaun Najib hasil aktiviti haram mahkamah diberitahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini ialah ini keputusan terkini daripada pejabat peguam negara berkaitan dengan kes 3R
melibatkan Dr. Mahathir, Hadi Awang dan Muhyiddin. Pastinya Anda tertunggu-tunggu keputusan, tertunggu-tunggu apa kesudahan terhadap kes 3R, Dr. Mahathir, Hadi dan Muhyiddin. Agak-agak pada pendapat Anda, apa kesudahannya? Saudara-saudara sekalian, AGC mengumumkan hari ini bahwa mereka masih lagi meneliti kes 3R Dr. Mahathir, Hadi dan Muhyiddin. Lebih sebulan setelah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai kes Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun sejak itu tiada sebarang kemas kini berhubung dakwaan bahwa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan kaum, agama dan raja-raja yaitu 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razarudin Hussein kepada Malaysia Kini melalui pesanan teks ketika ditanya mengenai perkara itu. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa rakyat telah mengarahkan polis mengumpul maklumat atau bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan ulasan, sumber berkata perkara itu masih diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Dalam pada itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos lalu. Presiden PAS ketika berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berdasarkan ajaran Islam. Bulan lalu, Hadi Awang, 75 tahun, berkata, jika disabitkan bersalah, dia bersedia menjalani hukuman penjara dan bukannya membayar denda. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin. Berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini selepas bekas Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk memilih calon Pakatan Harapan. Kes disiasat oleh pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Muhyiddin kemudiannya mendakwa ini hanya kiasan dan kenyataannya diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuka kertas siasatan terhadap pengerusi DAP, Lim Guan Eng, kerana kenyataannya yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa bahwa pihak tertentu telah memutar belit ucapannya itu. Tiada perkembangan mengenai siasatan kes ini juga. Setakat ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur menjadi satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh seminggu selepas membuat ucapan yang menyentuh 3R. Dia menyampaikan ucapan itu pada 11 Julai dan didakwa mengikut Akta Hasutan pada 18 Julai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Ini satu laporan berikan kemenangan besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak henti-henti lagi orang nak memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terkini dikabarkan, disahkan melalui Harapan Daily bahawa tidak pernah ada perkahwinan LGBT didaftar di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Ulang sekali lagi, tidak pernah ada perkahwinan LGBT didaftar di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengesahkan tidak ada satu pun perkahwinan sesama jenis yang direkodkan oleh Jabatan Agama Islam maupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sepanjang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Pengesahan itu sekaligus menyangkal dakwaan pembangkang yang sebelum ini berterusan menyerang Pakatan Harapan PH dengan mengaitkan gabungan itu dengan golongan lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Menjawab soalan ahli parlimen Sri Gading tadi dalam rekod JAKIM dan Jabatan Agama Islam, tidak ada satupun perkawinan yang melibatkan sesama jenis yang didaftarkan. Itu memang jelas, kata beliau. Hatta, kalau perkawinan itu dilangsungkan juga dan bila pihak ini berhasrat untuk mendaftarkan perkawinan, ia tidak boleh berlaku sebab undang-undang memang tidak membenarkan, kata beliau lagi. Berbeza kalau pihak lelaki dan perempuan berkahwin di Thailand, contohnya, dan datang kembali ke negara untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Selama mana perkawinan tersebut sah mengikut hukum syarak, yaitu antara lelaki dan perempuan, maka perempuan atau perkawinan itu boleh didaftarkan, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian menjawab soalan Aminul Huda Hasan, Pakatan Harapan Sri Gading, yang bertanya, sama ada JAKIM pernah merekodkan maklumat perkawinan sejenis atau sesama jenis sepanjang pentadbiran Pakatan Harapan PH ketika ini seperti yang dimainkan oleh blok pembangkang. Muhammad Naim menjelaskan, perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang sedia ada dalam negara tidak akan pernah diiktiraf kerajaan. Sebab itu saya sebutkan di sini, perkawinan sesama jenis memang tidak ada dalam rekod kita walau satu sekalipun, tegas beliau lagi. Diulang sekali lagi saudara-saudara sekalian, kalau Anda dengar lagi dakwaan kononnya pemerintahan atau pentadbiran Anwar Ibrahim pernah mendaftarkan perkawinan LGBT, itu adalah satu fitnah paling besar sekali. Kerana telah disahkan bahwa tidak pernah ada perkawinan LGBT didaftarkan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Ini disahkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Beliau mengatakan bahawa tidak pernah direkodkan maupun permohonan untuk perkawinan sejenis tersebut. Pengesahan ini sekaligus telah menyangkal dakwaan pembangkang yang sebelum ini terus berterusan menyerang Pakatan Harapan dengan mengaitkan gabungan itu dengan LGBT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan yang lebih penting lagi, jangan lupa untuk berhentilah memfitnah kerajaan Pakatan Harapan ini dengan konon dikaitkan dengan LGBT. Takut-takut nanti Anda mendapatkan dosa secara percuma. Kerana perbuatan memfitnah itu adalah perbuatan yang sangat serius. Kalau dah diterangkan, kalau dah diberitahu bahawa itu tidak pernah berlaku dan Anda cakap pernah berlaku, itu adalah fitnah semata-mata. Sekian dulu. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kecoh lagi di Dewan Rakyat. Gara-gara isu menantu Muhyiddin. Sampai ke waktu ini, belum ada berita lagi menyatakan di mana lokasi menantu Muhyiddin. Dan yang lebih teruk, belum lagi pulang ke Malaysia. Ramai orang yang mendesak supaya Muhyiddin mendedahkan di mana menantu beliau itu. Ramai juga yang mendesak supaya menantu Muhyiddin segera pulang ke Malaysia bagi membantu siasatan SPRM. Mereka kata begini, kalau benar, kenapa takut? Kalau salah, biasanya takut, kata mereka. Berani kerana benar, takut kerana salah. Perbuatan anak menantu atau menantu Muhyiddin Yassin yang tak pulang ke Malaysia ini sehingga kini kelihatan sesuatu yang mencurigakan, kata netizen. Mereka kata, kenapa tak pulang? Adakah sesuatu yang mau disembunyikan atau ditakuti, kata mereka.
Ini telah menimbulkan kekecohan besar di Dewan Rakyat hari ini. Dewan Rakyat kecoh hari ini susulan Ko Poi Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, mencela perbahasan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional PAGO dengan membangkitkan kes menantunya yaitu Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu, Muhyiddin membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Kemudiannya mencela dan menyoal Presiden Bersatu itu. Berhubung keputusan kerajaan membenarkan konsensi padi beras nasional Berhad Bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031 ketika dia menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP itu turut membangkitkan kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Tidak puas hati dengan Muhyiddin meminta timbalan speaker, iaitu timbalan speaker Alice Low Kiong Ying, mengarahkan menarik balik kenyataan tersebut. Tuan Speaker, perkara yang dibangkitkan oleh Kota Melaka tentang menantu saya dibuat dengan niat jahat. Saya minta dia tarik balik, kata Muhyiddin. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu, katanya lagi. Sahidan Kasim dari PN Arau kemudian bangkit dan menjerit. Ini bangsat punya orang dan melabelkan sebagai biadab. Suasana terus hangat dengan Sanis Vara Net Haji Raya, PH Jelutung, meminta supaya Sahidan diarahkan menarik balik cercaannya terhadap Saya menggunakan peraturan Dewan 36 dalam kurungan 4, bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Arau Sahidan tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka, katanya. Namun Sahidan tetap mempertahankan bahawa dia tidak menunjukkan perkara itu kepada sesiapa. Saya tidak rujuk kepada sesiapa. Saya hanya lepas geram terhadap Kota Melaka, kata Sahidan. Sahidan kata itu paling teruk. Dia kata dengan menjerit, ini bangsat punya orang. Itulah yang Sahidan kata di dalam Dewan Rakyat tadi. Kata beliau, saya tidak rujuk kepada sesiapa. Saya hanya lepas geram terhadap Kota Melaka, kata Sahidan. Lalu kemudian mengarahkan supaya menarik balik perkataan yang dilemparkan terhadap Muhyiddin. Saya minta Kota Melaka tarik balik kerana keluar tajuk. Saya meminta Kota Melaka tarik balik kenyataan menantu PAGO. Itu tidak kena mengena dengan mesyuarat hari ini, katanya. Bagaimanapun, enggan berbuat demikian, sebaliknya cuba memberikan penjelasan. Sidang Dewan Rakyat terus menjadi kecoh. Selepas beberapa ahli parlimen, Perikatan Nasional meminta timbalan speaker mengarahkan menarik balik. Ini dihangatkan lagi apabila Awang Salahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pendang, menasihatkan supaya jangan ikut perangai Zionis. Kedua-dua pihak mula bertikam lidah semula. Walaupun berkali-kali meminta menarik balik, Wakil Rakyat DAP itu enggan berbuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan dan hanya dibenarkan masuk semula selepas waktu rehat. Awang Hashim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimulakan semula dengan Muhyiddin dibenarkan membuat ucapan penggulungan. Beberapa komen daripada isu ini, Kotara Minami menulis yang Muhyiddin ni pergi bangkit isu beras buat apa? Kan zaman pemerintahan dia yang memberikan konsensi 10 tahun untuk bernas. Nak alih perhatian, kata beliau. Pula pergi bangkit isu menantu Muhyiddin buat apa? Fokuslah kepada isu yang ditanya. Jangan pergi kona sana sini timbulkan kekecohan, kata beliau. Yang last sekali Sahidan Kasim pula rasa-rasa dialah salah satu yang paling tak beradab, kata beliau, kerana sebut pasal adab. Semua sama saja, kata Kotaro Minami. Semua sama saja.
Politikus ni bukan nak perjuangkan nasib rakyat pun, duk berbala macam budak kecil, kata beliau. Budak kecil pun taklah macam mereka jerit-jerit seperti itu di Dewan Rakyat, kata beliau lagi. Brown Falcon menulis, semua pun sama saja, kebanyakan ahli politik suka beginilah dalam Dewan Rakyat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada Parti Bersatu terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Iskandar Zulkarnain, gara-gara tindakan Datuk Seri ataupun Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim secara diam-diam tanpa pengetahuan Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin di dalam Parti Bersatu. Inilah keputusannya. Ada orang kata dia mungkin akan dipecat. Ada orang kata dia mungkin akan digantung keahliannya. Dan ada juga yang orang kata bahawa beliau tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Bahkan mungkin orang-orang lain juga di dalam Parti Perikatan Nasional akan turut meniru, akan mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Menurut laporan di sabudin.com dan beberapa portal yang lain, ahli Parlimen Kuala Kangsar akan dihukum dalam sehari dua lagi. Perikatan Nasional akan membuat keputusan dalam beberapa hari lagi akan datang mengenai tindakan terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Berikutan keputusannya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar Zulkarnain. Kata beliau, dalam sehari dua kita akan adakan mesyuarat. Selepas itu kita akan buat keputusan. Katanya kepada pemberita ketika ditemui di lobi Parlimen hari ini. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata, parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Kata beliau lagi, parti belum membincangkan apa tindakan bakal dikenakan. Tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian, kata Razali. Pada 12 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar itu menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata, keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Susulan pengisytiharan itu, Hamzah mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Hamzah juga mendakwa SPRM mengugut Anwar Ibrahim, SPRM juga mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar untuk menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah pun menafikan dakwaan itu kemarin. Dan beberapa waktu yang lepas, beberapa komen daripada netizen ataupun beberapa jawapan daripada Anwar Ibrahim tentang isu ini telah pun dijawab, telah pun dikeluarkan. Anwar Ibrahim kata kalau benar Iskandar Zulkarnain diintimidasi, diugut oleh SPRM, keluarkan bukti itu, kata Anwar Ibrahim kepada Hamzah Zainuddin, dan buat laporan supaya siasatan dibuat. Tapi sampai ke hari ini, nampaknya Hamzah Zainuddin belum pun membuat apa-apa laporan polis. Jadi kita tak tahulah siapa yang benar, siapa yang betul.
dalam satu komen di dalam ruangan komen ini, apa yang menariknya ialah dalam sidang parlimen tak ada seorang pun menteri atau timbalan menteri yang bercakap tentang hal ini, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas beberapa hari isu tentang sokongan daripada ahli Parlimen Kuala Kangsar tular, dan yang paling mengejutkan kita ialah dakwaan daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa SPRM main kotor dengan cara mengugut ahli Parlimen Kuala Kangsar tersebut untuk menyokong kerajaan perpaduan, dan kalau tidak menyokong konon dakwaan tersebut, dia akan dikenakan dakwaan rasuah. Perkara itu telah menjadi pertanyaan banyak pihak, buah mulut dan percakapan di mana-mana. Tidak pedulilah di pejabat kah, di kedai kopi kah, di tepi jalan kah, dalam bas kah, dalam teksi atau sebagainya. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan ataupun memberikan cabaran yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim kata, tunjuk bukti jika betul ahli Parlimen Kuala Kangsar diugut. Anwar mencabar Hamzah Zainuddin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin atas dakwaannya bahawa ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid diugut agar menyokong kerajaan. Anwar berkata ia merupakan satu dakwaan serius dan Hamzah seharusnya mengemukakan bukti berkaitan kepada pihak berkuasa. Dengan kata yang lain, kalau benar ada berlaku perkara seperti itu, Hamzah Zainuddin sepatutnya bukan membuat sidang media, tetapi melaporkan perkara tersebut dengan bukti yang kukuh dan sama kepada pihak polis yang berwajib. Ini bagi mengukuhkan dakwaan tersebut, dan kalau cakap-cakap saja di media sosial, kata para penganalisis politik dan juga netizen, mereka kata siapapun boleh lakukan. Dan ianya akan jadi tiupan angin semata-mata. Tiada tindakan yang boleh dibuat kerana tiada laporan secara rasmi dibuat. Jadi, mengapa takut buat laporan, kata mereka. Kalau ada bukti, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia patut keluarkan bukti. Jangan pakai bebal saja, kata Anwar Ibrahim lagi. Kalau ada bukti, ini satu tuduhan yang serius. Dia patut buat laporan agar ada siasatan, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Terdahulu, Iskandar Zulkarnain yang merupakan ahli Parlimen Bersatu mengumumkan sokongannya terhadap Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin kemudian mendakwa SPRM telah mengugut Iskandar agar berbuat demikian jika tidak ingin dihadapkan dengan pertuduhan rasuah di mahkamah. Dalam pada itu, Anwar turut menafikan dia ada menghubungi Iskandar atau menghantar wakil untuk bertemu dengannya. Saudara-saudara sekalian, dalam tulisan Sabudin yang baru-baru ini kita telah bacakan juga menyatakan bahawa tidaklah mustahil bahawa tindakan Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kini telah membuka pintu peluang kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain yang mungkin selama ini mencari ruang keberanian untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata beliau, mungkin ini akan menjadi duluan tindakan yang akan diambil oleh Parti Perikatan Nasional terhadap ataupun Parti Bersatu terhadap Iskandar Zulkarnain pasti akan menjadi duluan kepada banyak hal. Kalau beliau dipecat, juga akan menjadi duluan. Kalau beliau digantungkan keahlian pun boleh jadi duluan. Apa saja yang mereka lakukan pasti akan membawa natijah yang berbeza dan besar khususnya bagi Parti Bersatu. Apa pendapat anda semua? Benarkah Zulkarnain
telah pun diintimidasi, ataukah itu hanya alasan semata-mata untuk mengaburi bagi menutup kemaluan atau menutup perkara yang memalukan yang telah berlaku kepada Perikatan Nasional gara-gara Iskandar Zulkarnain memalukan Perikatan Nasional dengan berpindah atau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkinkah pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional sendiri telah koyak gara-gara kesilapan mereka sendiri, keangkuhan mereka sendiri untuk tidak membuat perundingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.